Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan pada tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, juga pada diri saya, supaya kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar, takwa dalam kita mematuhi dan mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga dalam arti kata kita meninggalkan, menjauhkan diri kita daripada segala apa yang merupakan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana golongan manusia yang bertakwa dengan sebenar ketakwaan adalah golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejayaan, iaitu kejayaan yang sebenar, kejayaan yang hakiki, mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tidak lupa untuk kita mengangkatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan untuk kita bersama-sama menyambung dan berada di dalam suatu majlis yang dikenali sebagai majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan. Allah menurunkan para malaikatnya, menghampurkan sayapnya sepanjang majlis ilmu ini sedang berjalan, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucapkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka yang berada di dalam majlis ilmu akan diberkati, diampunkan dosanya, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kepada hadis
ke-80 di dalam kitab Riyadhus Salihin, di dalam bab iaitu keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbunyi, An Abi Umarah al-Bara ibn Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya fulan, idza awaita ila firashik fakul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika gharbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la munja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta fi laylatika mitta ala alfitrati wa in asbahta khaira, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-80 menyingkap persoalan bagaimana keyakinan dan tawakal seseorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Umarah al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Wahai fulan, apabila kamu hendak tidur, maka bacalah. Dia ajar satu doa, dan doa ini merupakan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar kepada Abi Umarah al-Bara bin Azib. Doanya yang bermaksud, Ya Allah, saya menyerahkan diri kepadamu. Saya hadapkan wajahku ke hadratmu, Ya Allah. Saya menyerahkan segala urusanku kepadamu. Dan saya menyandarkan punggungku kepadamu, kerana mengharap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Saya percaya dengan sepenuh hati terhadap kitabmu, yakni Al-Quran, yang telah engkau turunkan, dan juga kepada Nabi kamu, iaitu yang engkau utuskan. Dengan membaca doa ini, Nabi menyatakan apabila kalian mati pada malam tersebut, maka matinya dalam keadaan bersih daripada dosa. Jikalau kamu masih hidup sampai pagi harinya, sampai pagi masih hidup, bangun daripada tidur, maka kamu akan mendapat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini
Anil Barra bin Azib qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma ittaji' ala shiq ثم اضطجع على شقك الأيمن وكل واجعلهن آخر ما تقول. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan juga hadis daripada Bukhari dan Muslim. Al-Bara menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jika engkau hendak tidur, maka berwuduklah terlebih dahulu seumpama wuduk untuk menunaikan solat. Kemudian berbaringlah pada rusuk yang sebelah kanan. Baring pada rusuk sebelah kanan. Lalu bacalah doa seperti yang tersebut di atas. Ia meneruskan hadis seperti mana hadis yang sebelum ini. Kemudian beliau bersabda, dan jadikanlah doa sebagai akhir, yakni penghabisan daripada apa yang kamu ucapkan. Lepas baca doa jangan bercakap. Makna tidur. Nak mengelamu jangan bercakap. Tidur dengan akhir doa yang kita ucapkan. Penulis hadis, penulis kitab, musannif, pengarang kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, dia menyebut hadis yang begitu baik ini yang dibawa daripada Al-Barra bin Azib, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan ketakwaan, dengan kesalehannya, dengan kebaikannya. Dan Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di dalam bab keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan kepada Al-Barra bin Azib. Ketika mana Al-Barra bin Azib ingin melelapkan matanya, termasuk dalam adab sebelum tidur, yang mana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perintah kepada siapa? Kepada manusia yang mana yang beriman. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak tidur mestilah menyerahkan segala urusan hanyalah kepada Tuhannya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tidur mesti letak sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melibatkan urusan lahir, sama ada melibatkan urusan batin, lahir dan batin. Dalam tidur pun kena serah pada Allah. Nak tidur bukan benda besar, benda kecil nampak. Nak naik atas katil, nak tidur dalam rumah kita atau mana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umat dia sehingga nak tidur, menunjukkan bahawa Islam ini adalah satu agama yang lengkap, satu agama yang mencakupi segala aspek kehidupan, satu agama yang menyeluruh, yang syumul. Bukan sahaja dalam aspek ibadat yang seperti mana yang dipahami oleh sebahagian besar orang Islam pada zaman mutaakhir ini. Mereka hanya mengambil berat persoalan solat, mengambil berat persoalan zakat, puasa, haji,
seolah-olah Islam dalam konteks ibadat khususiyah sahaja. Seolah-olah Islam hanya sekadar cukup solat, cukup menunaikan haji, zakat dan sebagainya. Dalam persoalan lain ditinggalkan. Dalam persoalan urusan keduniaan ditinggalkan. Tambuh cara diasingkan di antara perkara urusan dunia dengan perkara urusan agama. Diasingkan dalam bahasa Allah politik, agama. Ini fahaman yang menyebabkan orang Melayu, orang Islam di negara kita, terutamanya pada tahun 80-an dulu, berada dalam keadaan situasi yang begitu membahayakan akidah, yang menyebabkan timbullah isu amanah dan sebagainya. Persoalan ini bukan persoalan main-main. Ini persoalan akidah. Ini persoalan akidah yang perlu dipahami oleh orang Islam, yang perlu dipahami oleh orang Melayu, supaya mereka tidak tergelincir daripada landasan ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis ini telah berwasiat supaya mereka yang ingin tidur mengiring ke rusuk kanan. Dia rusuk kanan, mengiring ke rusuk kanan. Kemudian baca doa. Doktor, at-tibba, ahli perubatan telah melakukan kajian berkenaan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apakah hikmah? Apakah sebab tidur kena mengiring ke rusuk kanan, tidak mengiring ke rusuk kiri? Dibuat kajian, lalu terbukti daripada kajian saintifik, diperakui oleh jurnal perubatan, menunjukkan bahawa apabila dibuat kajian, seseorang yang tidur dalam keadaan dia mengiring ke rusuk kanan, maka dia bangun dalam keadaan yang lebih sihat dan lebih cergas. Ini kajian dia. Daripada kajian agama, orang yang tidur mengiring ke rusuk kanan, maka dia tidur dalam keadaan yang tidak tidur cara tidur mati, orang panggil. Mana tak tidur mati? Tidur mapu. Tak sedar benda. Tak sedar benda. Orang yang tidur mengiring ke kanan, dia tidur dalam keadaan tidur yang mana meringankan badannya untuk bangkit bangun pada waktu tengah malam untuk menunaikan solat tahajud dan untuk melaksanakan qiyamul lail. Mudah untuk bangun pagi. Bangun waktu subuh. Subuh ni benda payah orang nak bangun. Waktu subuh lah sedap nak tidur. Waktu subuh lah kita tarik selimut. Di antara petua yang Nabi ajar, tidur mengiring ke kanan. InsyaAllah menyebabkan tubuh ringan untuk bangkit pada waktu subuh keesokan harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut kepada Al-Barra bin Azib supaya menjadikan doa yang disebut tadi sebagai perkataan akhir yang diucapkan oleh seseorang yang ingin tidur. Tidur ini adalah sesungguhnya mati kecil.
kiamat kecil. Tidur ni kiamat kecil kepada manusia. Kiamat besar adalah hari yang dijanjikan yang akan datang kepada kita tanpa waktu dan masa yang diketahui oleh kita. Apabila tidur ini dinamakan kiamat kecil, maka sepatutnya kita menganggap tidur kita seolah-olah kematian yang memungkinkan kita tidak akan bangkit selepas itu selama-lamanya. Maka berkewajaranlah kita melaksanakan wasiat yang telah diperintahkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-80 ini. Seterusnya dalam hadis yang ke-81, An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimiyyi radhiyallahu anhu, wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarna. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnainillah salisuhuma. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, daripada Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimi radhiyallahu anhu. Ia ayah dan ibunya. Dia ayah dan ibunya adalah merupakan termasuk daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, tak kala kami berada di Gua Sur. Ini kisah hijrah Nabi yang kita ingat berlaku. Dia berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat balik nanti, Rasulullah diizinkan berhijrah pada tahun yang ke-13 selepas daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita balik kisah di Gua Sur. Gua Sur ini adalah sebuah gua yang terletak di antara perjalanan daripada Mekah ke kota Madinah. Nak masuk kena menyuruh. Ini Gua Sur, dia tak besar. Cukup-cukup muat-muat untuk 2 orang masuk. Baca-baca kisah tentang Al-Ankabut, sarang labuh-labuh yang menutup Gua Sur, tentang merpati yang sedang bertelur di muka Gua Sur. Semua ini kita baca tentang kisah hijrah Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia cerita di Gua Sur. Tak kala kami berada di Gua Sur, saya melihat kaki-kaki orang musyrikin berada di atas kepala kami. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah telapak kakinya, kalau dia tunduk, maka dia pasti melihat kita. Nampak Nabi dalam Gua Sur.
Baginda menjawab, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu cemaskan terhadap dua orang? Maknanya Nabi dengan Abu Bakar, dua orang. Nak cemas benda, nak bimbang benda. Sedangkan Allah ketiganya. Allah duduk yang ketiga. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang hebat berkenaan yakin dan tawakal. Kalau kita letak sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, bahawa sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Ini sabda Nabi, la takhaf wa la tahzan. Disebut pada Abu Bakar yang bimbang dalam gua tu. Jangan takut, jangan bimbang. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini menceritakan tentang keadaan cemas, suasana yang mencabar dalam peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah keluar pada waktu malam, dalam keadaan, tuan-tuan muslimat ingat, rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh golongan musyrik. Dan Nabi keluar menaburkan pasir, melemparkan pasir di atas kepala-kepala golongan musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah bersiap sedia dengan binatang tunggangan dan dengan bekalan bagi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berhijrah meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih seorang musyrik, orang kafir, bagi membantu menjadi penunjuk jalan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melalui jalan yang bukan jalan kebiasaan yang dilalui oleh penduduk Mekah untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Rasulullah memilih jalan di tepi pantai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perancangan yang begitu bijaksana. Rasulullah tidak meneruskan terus perjalanan. Rasulullah mencari tempat persembunyian untuk seketika. Ini rancangan, khitah dalam bahasa Arab. Bermalam di Gua Thur beberapa malam bermalam. Perancangannya dibawa kambing pada siangnya. Pengembala kambing bawa kambing yang akan menghilangkan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum musyrikin keesokan apabila mengetahui Nabi dah keluar, melepasi sekatan, melepasi kepungan, mereka telah mengumpulkan para pembesar Quraisy. Lalu mereka telah menawarkan tawaran kepada masyarakat supaya sesiapa yang dapat menjejaki dan dapat menangkap Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, akan dianugerahkan ganjaran 200 ekor unta. Akan diberikan 200 ekor unta. Masing-masing berebut untuk mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi sehingga 3 hari di dalam Gua Thur. Dalam persembunyian dia,
pasukan yang dibentuk oleh Quraisy untuk menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Gua Sur. Sampai dah depan gua. Cuma tak tunduk je lagi. Nampak batang betih. Nampak batang kaki bala tentera Quraisy ini. Menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq bimbang bersangatan. Bimbang bukan bimbang ke diri dia, tapi bimbang kepada keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang kalau Nabi dijumpai, kalau Nabi ditangkap. Abu Bakar As-Siddiq keluh kesah, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedari kebimbangan yang melanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Wahai Abu Bakar, apakah yang kamu cemaskan terhadap dua orang? Kita berdua cemas. Siapa tak cemas kalau musuh keliling kita? Seorang-seorang orang mari kamu cemas. Tak usah kata kedai secara mana pucat aksi. Takut. Kalau tak ada pergantungan, tak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bimbang. Rasulullah menyatakan kepada Abu Bakar, Allah berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita." Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Maknanya tak boleh siapa-siapa memberi mudarat pada kita. Walaupun dia yang maha berkuasa pada hari ini, dia yang memegang segala jawatan, dia yang memegang segala kekuasaan. Apabila Allah Ta'ala tidak mengizinkan, maka tidak akan diizinkan untuk dilakukan apa-apa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menghina seseorang tanpa izin Allah. Tak ada siapa-siapa yang boleh memuliakan seseorang tanpa izin Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu mimman tasha wa tuzillu man tasha." Allah Ta'ala sebut qulillah, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kamu cabut kerajaan, kamu ambil kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Kamu memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Kamu hinakan sesiapa yang Engkau dikehendaki. Biadikal khair. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, atas segala sesuatu. Ini menunjukkan hal Allah yang Maha berkuasa. Allah yang Maha hebat. Kalau orang faham, dia tak akan bimbang. Bagilah bantuan RM100 tiap-tiap bulan. Ni zaman orang bagi brain. Bagi apa bantuan persekolahan. Di Sungai So yang ini MB turun sendiri. MB turun. Orang-orang politik turun. Sikit lagi BRIM akan dapat BRIM pula. Bagilah apa pun. Bagilah apa. Kalau orang faham, dia tak akan menjejahkan akidah iman dia. Dia tak akan menjejahkan sokongan dia kepada orang parti Islam. Sebab dia yakin tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rezeki bukan ditentukan oleh makhluk. Bukan ditentukan oleh manusia. Urusan rezeki adalah urusan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala telah memperlihatkan bagaimana hasil keyakinan tawakal yang bukan aja ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukan sahaja ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala telah menghijab pandangan golongan kafir musyriki sehingga tidak boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihijab dengan seorang laba-laba, dihijab dengan seorang murpati. Dan akhirnya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini tuan-tuan muslimin muslimat, sepatutnya memberikan satu kekuatan kepada kita, kepada mereka yang berada dalam landasan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ingin meletakkan kalimah Allah sebagai satu kalimah yang paling tinggi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ada gerak kerja, di samping kita ada usaha, di samping kita ada perancangan, tetapi kita mesti ingat perancangan, usaha, gerak kerja tidak akan bernilai tanpa ada disandarkan keyakinan dan tawakal yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah sumber yang besar. Usaha gerak kerja hanya 10%. 90% lagi adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita faham, supaya kita bersama-sama mendekatkan diri kita, menguatkan azam kita untuk kita bersama-sama memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita melayakkan diri kita termasuk dalam golongan yang akan diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-90. Bab ma jaa fil mar'ati tara fil manami mislama yara ar-rajulu. Bab yang ke-90, bab yang telah datang ia pada perempuan yang melihat di dalam mimpinya sebagaimana yang dilihat olehnya lelaki. Ini bab yang ke-90. Bab orang lelaki mimpi. Kita dah baca sebelum ni, orang lelaki mimpi naik kapal, naik perahu, kemudian basah, mimpi tengok orang puas, kemudian keluar mani, lalu diwajibkan ke atasnya mandi. Demikian juga masalah di dalam bab yang ke-90, orang puas macam mana? Kalau dia mimpi macam orang lelaki mimpi dan keluar mani, macam mana hukum dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang ke-102, an Ummu Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim bintu Milhan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqqi hal 'ala al-mar'ati ta'ni ghuslan idza ra'at fil manami misla ma yara ar-rajulu qala na'am idza hiya ra'at al-mal faltaghsil qalat Ummu Salamah qultu laha fadahtin nisaa ya Ummas Sulaimin hasanun sahih. Daripada Ummu Salamah katanya telah datang Ummu Sulaim binti Milhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katanya ya Rasulullah, bahawasanya Allah Taala tiada malu ia daripada hak. Dia nak tanya Nabi, dia qiyas dulu. Dia bawa Allah Taala tak malu tentang perkara benar. Masalah benar, benda hak, jangan duk malu.
Okey. Adakah atas perempuan? Dia baru tanya. Lepas tu baru dia tanya. Adakah atas perempuan menghendaki ia akan mandi apabila melihat ia di dalam mimpi seperti apa yang melihat oleh lelaki? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Apabila ia melihat air, maka hendaklah mandi. Kata Ummu Salamah, kataku baginya, telah engkau buka keaiban perempuan, wahai Ummu Sulaim. Hadis merupakan hasan sahih. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, musannif pengarang kitab sebut, adakah perempuan itu apabila mimpi jima, mimpi bersetubuh, apakah hukum dia? Apa hukum? Adakah sama hukum dia dengan orang lelaki yang mimpi bersetubuh? Lalu masalah ini telah lalu ia dalam masalah yang sebelum ini, iaitu masalah lelaki ni. Maka seperti yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang cukup puas hati. Makna hadis ni dia kata jelas puas hati. Makna tak ada selindung-selindung, tak ada pening-pening. Makna terang jelas hukum dia. Menunjukkan perempuan mimpi keluar mani wajib mandi. Perempuan mimpi keluar mani wajib mandi. Demikian bunyi hadisnya. Dibawa hadis telah datang ibu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Salamah ni adalah merupakan ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bergelar Ummu Sulaim binti Milhan. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang perempuan mimpi dalam masalah jima. Yakni dia bawa, dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala tiada malu ia daripada hak. Yakni kalau ada perkara malu menzahirkan serta berhajat kepada menunjukkannya, tiadalah Allah berhenti menunjukkan kepada perkara yang mustahak ditunjukkan. Dia kata. Lalu dia tanya Rasulullah, wajib ke tak perempuan mandi apabila melihat di dalam mimpi sebagaimana yang berlaku kepada lelaki, yakni berjima? Nabi menjawab, ya. Apabila dia melihat akan air maninya keluar, maka hendaklah ia mandi. Dan jikalau tiada keluar zahir, tak wajib mandi. Mana kalau tak ada kesan, air mani keluar, tak payah mandi walaupun mimpi. Okey. Kata Ummu Salamah, sudahlah engkau buka keaiban perempuan, ya Ummu Sulaim. Ummu Salamah kata, mu tanya benda gini, malu kita orang puan. Malu membuka keaiban. Apakah cakapmu itu? Adakah perempuan sebagai lelaki? Sesungguhnya maknanya mu cakap ni macam orang lelaki. Mu tanya soalan tu macam orang lelaki. Orang lelaki padanglah tanya benda gini. Sebab dia lelaki. Orang lelaki jenis muka tak berapa malu. Orang lelaki. Orang puan dia pemalu. Jadi Ummu Salamah kata, habis mu hari ni. Mu buat benda tak molek dah. Seolah-olah mu ni orang lelaki tanya soalan yang pelik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim disebut hadis panjang lagi. Telah ghadabun, telah marah Siti Aisyah akan Ummu Sulaim. Aisyah ni marah pada Ummu Sulaim. Sebab Ummu Sulaim membuka keaiban perempuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah. Aisyah apabila marah, Nabi pun sabda pada Nabi, biarkanlah dia, wahai Aisyah. Dia bertanya tentang hukum agama. Dia tanya ni soalan agama, bukan soalan benda-benda lah tak pengaruh, tak pakai gawat. Dan lagi dikeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahsia perempuan. Hadis dalam Sahih Muslim. Panjang lagi disambung hadis itu. Dia kata, sabda Nabi, adakah anak menyerupai ibunya? Jika tiada daripada perempuan lebih ingin daripada lelaki. Makna dia apa? Apabila perempuan, si isteri bersetubuh, dia bersetubuh dengan suami dia, maka nafsunya bukan main-main lagi. Makna nafsu syahwat dia bukan main-main, sehingga dia sungguh betul. Dia sungguh betul. Maka keluar air mani perempuan melebihi air mani lelaki. Makna hak puan lebih banyak air mani daripada air mani lelaki. Makna suami dia. Maka masa tu ditakdirkan sekiranya benih itu terhasil anak, maka anak dia akan serupa mak. Dia akan serupa wajah mak.
Balik nanti tengok anak. Tengok berapa orang, 7 orang anak. Hak mana muka kita? Maknanya kita lebih power lah. Hak mana kurang? Maknanya surrender. Tak agak cetak. Maknanya. Tu maksud Nabi. Dan sekiranya dia kata anak menyerupai ayah, makna bapunya Aimani melebihi daripada ibunya. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini merupakan hasan lagi sahih. Lalu dibawa masalah. Ini baru masalah mimpi perempuan berjunuk apa hukumnya. Berkata Abu Isa At-Tirmizi sebagaimana dalam hadis ini dan sebagaimana perkataan para alim ulama iaitu para fuqaha bahawasanya apabila seseorang perempuan itu apabila melihat ia dalam mimpinya akan seumpama melihat lelaki, yakni berjunuk, yakni berjima dengan mimpi sehingga keluar air maninya, wajib atas perempuan itu mandi janabah. Dan inilah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan juga perkataan imam kita daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Seterusnya masalah 460, mandi junub dan yang mewajibkannya. Kata Nawawi dalam hadis masalah 442 dan hadis lain daripada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim menunjukkan bahawasanya mandi junub itu tiada dituntut dengan serta-merta. Makna tak payah bersegera. Tak payah bersegera, tidak dituntut. Bahkan boleh berlapar, makna boleh tangguh. Boleh tangguh sehingga waktu mendirikan sembahyang. Boleh tangguh. Makna lepas kita berjima penat. Lepas penat berjima tu maknanya tak gerak dah nak mandi. Penat dah tidur. Kerja kuat. Asal kata orang tua, orang muda pun sama juga. Maknanya penat. Makna kita masuk bilik air di antara disunatkan untuk menyegarkan tubuh ialah kita mengambil wudu. Makna tak usah mandi, ambil wudu. Boleh takjil, boleh tangguh. Sehingga waktu nak sembahyang. Waktu nak sembahyang baru kita mandi. Baru kita mandi. Dan ini merupakan hukum daripada ijma' kaum muslimin. Daripada tu lain cerita. Kalau tak sedar tak apa, dimaafkan. Masalah sedar buat tak sedar. Tu jengkreng. Tak ada cetak. Okey. Maka ijma' muslimin kata boleh takjil, boleh tangguh. Masalah 461 tentang masalah bertanya masalah oleh perempuan. Orang puan nak tanya masalah. Ya saudaraku, hadis ini menyatakan perempuan bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkara perempuan yang malu, perempuan membukanya. Malu orang puan nak cakap. Dan mengeluarkan dan meminta uzur ia, katanya. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada malu ia daripada menerangkan yang hak, maka hamba pun tiada sayugia malu daripada bertanya yang hak. Allah Ta'ala tak malu untuk menyatakan yang hak. Apatah lagi manusia, dia juga tak patut malu daripada bertanya yang hak. Seperti pertanyaan dalam masalah ini. Kata Nawawi, pada hadis yang sepotong itu menunjukkan bahawasanya sayugia bagi seseorang yang kena tanya oleh perempuan akan satu masalah, maka janganlah ia menegah perempuan itu bertanya kerana malu menyebut. Ustaz, orang tanya dia nak malu nak sebut benda-benda yang sulit-sulit. Makna tak payah malu. Imam Nawawi kata kena sebut, kena khabarkannya, kerana bahawa yang sedemikian itu bukan sifat malu hakiki. Sesungguhnya malu itu baik semuanya, dan pula tiada datang melainkan ada kebaikan. Tetapi menahankan bertanya pada semacam di dalam hadis pada masalah ini, tiadalah ia baik sekali-kali. Makna dalam masalah agama, malu jangan. Jangan malu dalam masalah bertanya. Patah Melayu kata, malu bertanya sesat jalan. Jangan malu. Tanya kalau tak tahu. Bahkan mendatangkan mudarat. Kalau tak tanya boleh mendatangkan mudarat. Ada tak tahu tentang masalah hukum agama? Maka bagaimanakah perkara yang sedemikian hendak
dimalukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh faham dalam masalah yang ke-90 ini, apabila seseorang perempuan dia bermimpi, berjimak, bersetubuh, lalu keluar air maninya, dilihat ada air mani keluar, maka berkewajipan ke atasnya untuk melakukan mandi janabah, mandi junub, mandi wajib. Dan yang kedua, hukum mentakjilkan, menangguhkan mandi janabah, mandi junub. Maka ijma' muslimin mengharuskan kepada kita orang Islam untuk mentakjilkan, tidak menyegerakan sehingga menunggu ketika hampir waktu untuk solat, maka mereka mandi janabah dengan tujuan untuk menunaikan solat yang diwajibkan ke atas kita. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah ya Qahar, Ya Allah ya Jabbar, Ya Allah ya Muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum ya Allah wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.